Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. So hari ni kita akan kembali lagi dalam segmen kisah seram followers. Untuk cerita kali ni, Nina akan ceritakan kisah seram daripada Najmi yang mana dengan secara tak sengaja dia telah termasuk ke alam sebelah. Ada sesiapa dekat sini yang suka hiking ataupun suka masuk dalam hutan? Pernah tak tiba-tiba korang termasuk dalam sebuah kawasan yang asing sangat bagi korang? Maybe tempat tu tak ada angin, tak ada bunyi dan sunyi sepi. Pernah? Kalau pernah, kemungkinan besar korang ni dah pun termasuk ke alam sebelah tanpa korang sedar. Orang tua tu kan selalu pesan, kalau nak masuk dalam hutan, kau tak boleh je masuk sembrono sesuka hati, lepas tu mulut kena jaga. At least masuk dalam hutan tu, orang kata apa, baca doa pelindung diri. Sebab benda ni nak mengelakkan kita daripada benda buruk terjadilah sebenarnya. Jadi jom, Nina pun dah tak sabar nak kongsikan cerita daripada Najmi dan macam mana dia boleh termasuk ke alam sebelah sana. So without wasting any time, let's get started. So, kisah misteri dan seram ni tak mungkin dilupai oleh Najmi dan benda ni terjadi sekitar tahun 2021. Jadi Najmi ni, dia ada seorang kawan perempuan yang memang suka sangatlah hiking bukit tak pun gunung. Jadi Nina akan namakan kawan perempuan dia ni sebagai Shikin sebab Najmi memang nak rahsiakanlah identiti dia. Satu hari tu Shikin ni ajak Najmi ke Latar Kekabun di Lenggong. Bagi yang tak tahu, Latar Kekabun ni adalah tempat mandi-mandilah, tempat beredar dan dekat situ ada air terjun. Jadi Najmi ni pun tanyalah Shikin, kau nak ke Latar ni nak buat apa? Nak mandi ke? Tapi Shikin cakap, tak, aku bukan nak mandi, tapi aku nak ke sana sebab aku nak tengok orang kata ada kapal terbang lama dekat atas bukit tu. So Najmi ni pun memang tak pelik lah sebab dia tahu hobi kawan dia ni memang suka panjat bukit dan bila dia tahu ada kapal terbang lama pula atas bukit, ya mestilah dia nak pergi tengok kan. Dah memang hiking ni hobi dia. Tapi yang dia pelik tu, betul ke atas bukit tadi ada kapal terbang lama? Shikin memang tak pernah lagi naik ke atas bukit tadi dan sebab itulah dia teringin sangat nak pergi tengok kapal terbang lama yang memang ada dekat atas bukit Latar Kekabun. Dia tahu pun sebabnya kawan-kawan dia yang beritahu dekat dia, itu yang dia makin excited lagi nak pergi tengok tu. Jadi Najmi ni pun on je lah sebab dia pun teringin juga nak tengok kapal terbang tadi. Selain diorang berdua, abang kepada Shikin pun nak join diorang ni juga. Macam biasalah, kalau nak masuk ke dalam hutan ni bukannya boleh pergi tangan kosong macam tu je kan. Jadi at least kenalah prepare apa-apa yang patut. At least kenalah ada barang-barang yang berkaitan macam parang ke, makanan dan minuman dan apa-apa barang yang berkaitan. Esok tu selepas Najmi habis kerja dalam pukul 4 petang, dia pun terus ke rumah kawan dia Shikin untuk ambil diorang ni. Lepas dah ambil Shikin dengan abang dia, diorang pun teruslah ke Latar Kekabun dan sampai dekat sana dalam pukul 5 petang. Sampai je dekat sana, diorang pun teruslah berjalan sampai ke kawasan air terjun and then diorang pun panjat bukit tadi. So kalau korang tengok gambar ni, korang akan nampak lah macam ada lelaki yang naik ke bukit kan. Jadi Najmi kata jalan nak tengok kapal terbang tu arah yang samalah macam lelaki ni naik. Najmi cakap masa dia nak naik bukit tu kan, dia memang terlupa sangat nak baca doa pelindung diri. Dia main redah je sebab dia tak biasa hiking macam Shikin. Shikin ni mungkin dah banyak kali dan dah ada pengalaman kan. So yalah, biasalah kadang-kadang kita pun terlupa masuk je kan. Setiap perjalanan diorang naik ke atas bukit ni kan, abang Shikin ni akan ikat satu tali ataupun satu benang ataupun kain lah dekat ranting-ranting kayu. Kalau tak tahu kenapa abang Shikin ni ikat tali dekat ranting-ranting kayu semasa laluan diorang tu kan, okey, sebenarnya ni sebagai satu petanda lah nak mudahkan perjalanan bila nak turun dari bukit nanti, at least tak sesat. So diorang pun berjalan lah mendaki bukit tu dekat sejam jugalah. Akhirnya diorang pun decide lah nak berehat kejap. Yelah, naik bukit kot penat, semput sebenarnya. Jadi sebelah kanan tempat diorang lepak ni ataupun sebelah kanan si Najmi ni, dia kata ada curam yang sangat dalam. Kalau jenguk ke bawah pun dia kata memang takkan nampak apa-apa melainkan daun-daun hutan dan juga ranting-ranting kayu. Masa tengah lepak tu kan, si Najmi ni pun ambil lah rokok, isap sebatang nak lepaskan rasa penat tu kan. Dan tiba-tiba dia terdengar macam ada bunyi suara orang-orang kampung datang dari lereng bukit tadi tau. Suara tu dia kata memang bunyi sangat bising dan meriah macam orang buka pasar, faham tak? Dan bunyi tu memang datang daripada lereng bukit tu. Yang Najmi tu pelik, manusia manalah yang buka pasar tengah hutan ni kan. Kalau kita pun akan fikir benda yang sama. Jadi dia pun tanyalah dekat kawan-kawan dia tadi. Dia kata, korang dengar tak suara orang bising dekat lereng bukit tu? So Shikin dengan abang dia pun pergilah ke lereng bukit sikit untuk dengarlah betul ke Najmi dengar suara orang. Diorang pun nak dengar jugalah. So diorang pun try fokus. Tapi kan diorang memang tak dengar apa-apa melainkan bunyi-bunyi hutan dan diorang pun gelakkanlah Najmi ni. Kau ni merepek apa? Mana ada orang dalam hutan macam ni? Jadi si Najmi ni dia dah mula rasa tak best tau. Sebabnya dia memang betul-betul dengar ada suara orang ramai dekat bawah bukit tu. Tapi bila dia cuba untuk fokus sekali lagi, dengar betul ke tak apa yang aku dengar tadi? Bunyi tu pun dah tak ada dah. Lepas tu diorang pun sambunglah perjalanan diorang balik untuk mendaki bukit. Tapi kan si Najmi ni rasa nak patah balik. Dia dah tak nak teruskan pendakian tu sebab dia dah rasa tak syok dah tau tak. Najmi pun ajaklah kawan-kawan dia turun kan. Dia cakap, jomlah turun weh, tak payahlah kita naik lagi. Aku rasa macam tak best dah lah nak naik. Tapi kawan diorang ni tak nak. Sebabnya diorang ni dah separuh perjalanan dan mestilah diorang nak
teruskan perjalanan tu sebab diorang nak tengok kapal terbang tadi. Dah jalan pun sampai sejam, takkanlah nak patah balik macam tu je, rugilah kan. Disebabkan diorang berdua memang tak nak balik lagi, Najmi ni nekat pegang tangan abang Shiken tu dan dia cakap tak kira, kita kena balik juga. Dia memang tak nak naik bukit tu lagi dan nak batalkan ekspedisi diorang. So masa ni dia kata dia dah mula gelisah dan rasa tak sedap hati. Kalau boleh memang dia nak balik cepat-cepat. Jadi nak tak nak kawan-kawan dia ni pun terpaksalah ikut Najmi turun bukit. Sebabnya si Najmi ni memang beria gila nak balik. So diorang pun turun dan ikut laluan yang mana abang Shiken tu ikat kain tadi. Tak lama lepas tu diorang pun dah mula terdengar bunyi air terjun yang dah tak jauh dari diorang dan pada masa tu dalam pukul 6.20 petang. Masa diorang sampai dekat satu selekor dekat dalam hutan ni kan, so Najmi ni pun ambil langkah sebelah kanan dan baru je beberapa langkah diorang masuk ke dalam kawasan tadi, tiba-tiba kawasan tu gelap gelita guys. Dah macam bukan waktu senja tapi macam waktu tengah malam, gelap sangat. Memang tak logik lah sebabnya padahal masa tu baru pukul 6 lebih. Jadi diorang yang terkejut masa tu pun berhenti dan diorang pun tengok sekeliling. Apa sal gelap sangat kan? Hilang terus tahu waktu senja tadi. Tiba-tiba Najmi kata dia macam ada nampak satu cahaya dekat hujung jalan dan dia pun cubalah untuk ikut cahaya tadi. Maksudnya cahaya tu sebagai lead dia lah untuk dia ke sana. Jadi dia pun melangkah lah ikut gerak hati dia sebab dia pun tak biasa dekat jalan tu tau. Kiranya dia main gamble je lah, redar macam tu. Sedar-sedar je diorang bertiga ni dah ada dekat betul-betul atas tebing air terjun guys. Jalan yang diorang nak keluar tu sebenarnya ada dekat bawah sana. Jadi diorang pun macam terkejut jugalah, tak sangka yang diorang ni akan terus berada dekat atas tebing air terjun tu. So diorang pun berhati-hatilah turun daripada sana dan akhirnya diorang berjaya keluar daripada kawasan air terjun tadi. Disebabkan diorang dah penat redah bukit, lepas tu sesat pula tembus dekat air terjun apa semua tu kan. Diorang pun decide lah nak berehat kejap dekat pondok yang ada dekat latar tu juga. Jadi dekat depan pondok ni ada sungai dan juga jambatan yang menyeberang ke seberang sungai. Jadi diorang bertiga ni pun lepaklah kejap sambil menghadap ke sungai dan masa tu dia katakan dah pukul 7 lebih dah. Tiba-tiba Najmi kata ada angin yang bertiup kuat ke arah diorang ni tau. Dia macam angin yang tak tahu datang daripada mana tapi tiba-tiba je kau kena hembus dan angin tu memang tak lama dan kemudian lepas tu dia kata dia dengar macam bunyi ayam hutan dan juga bunyi anjing yang menyalak. Diorang ingat gangguan tadi tu habis dekat atas bukit je tau, tapi tak guys. Rupa-rupanya ada lagi yang nak mengusik diorang. Tiba-tiba si Shiken ni menangis-nangis cakap aku nak balik. Jadi diorang pun tak tunggu lama dan diorang pun terus gerak dari situ. Dalam perjalanan nak keluar dari sana tu, jadi diorang pun pujuk lah, dah lah tak payahlah nangis, kau ni nangis kenapa pula kan, tak ada apa pun, kita kan nak balik dah ni. Tapi Shiken tetap menangis dan cakap aku nak balik. Diorang pun mempercepatkan langkah diorang supaya diorang cepat-cepat keluar dari latar tadi. Diorang dah syak dah sebenarnya Shiken ni mesti ada nampak apa-apa, that's why lah dia menangis macam tu. Bila dah sampai dekat rumah Shiken ni pun nampak dah tenang sikit, dah cool sikit apa semua. So Najmi pun tanya dia, Shiken, aku nak tanya kau ni, kenapa tadi kau nangis masa kat pondok tu? Kau nampak apa? Masa ni lah Shiken cakap, dia kata dia ternampak ada sesuatu atas jambatan depan pondok diorang duduk tu. Jadi dekat atas jambatan tu dia nampak ada seorang nenek yang berbongkok ni tengah pandang ke arah dia. Tu sebablah dia tak sanggup nak stay dekat sana lama-lama dan ajak diorang ni balik cepat-cepat. So sejak dari kejadian tu Najmi memang tak pernah ke latar kekabul lah. Bila waktu petang sangat memang dia takkan berani lagi dah. Jadi kawan dia yang Shiken tu pula okey je, tak ada apa-apa dan dia pun mendaki bukit tu balik selepas beberapa minggu kemudian semata-mata untuk pergi tengok kapal terbang lama tu. Jadi Nina nak tahu, mungkin ada orang yang pernah pergi ke latar kekabul tadi. Nina nak tanya, korang pernah tak nampak kapal terbang lama tu? Curious juga Nina kan. Kapal terbang lama tu mungkin ada sejarah dia. Jadi Nina nak tahulah, kalau korang tahu pasal sejarah kapal terbang lama tu, korang boleh komen sikit dekat bawah, okay? Jadi bila Nina baca kisah seram daripada Najmi ni yang termasuk ke alam lain, yang tiba-tiba suasana yang berubah jadi gelap gelita tu kan, Nina teringatlah kisah misteri daripada abang Nina sendiri dalam 5 ke 6 tahun yang lepas macam tu. Masa tu abang Nina dengan kawan dia masuk ke kebun kita orang. Jadi kebun Nina ni memang terletak dekat sempadan Malaysia Thailand. So memang berada dalam kawasan hutan yang besar lah dekat sana. Satu hari tu kawan dia ni ajak abang Nina, teman dia lah, masuk ke hutan sebab dia nak pergi memburu. Lagipun dekat kebun Nina ni memang ada pondok khas. Jadi boleh je tidur kat sana, nak masak ke apa semua barang dah ada. Lagipun ayah Nina memang selalu masuk kebun setiap minggu dekat sana. So pada hari tu, jadi hari tu dia cakap kat Nina, dia dengan kawan dia, Nina tak ingat berapa orang, mungkin diorang ada dalam 2 atau 3 orang macam tu lah. Diorang pergi memburu lah kiranya. Abang Nina ni tak pandai pun memburu, dia follow je kawan dia tu sebenarnya, cuma nak teman lah orang kata kan. So dia kata masa tengah memburu tu kan, masuk dalam hutan tu, dia kata awal tu okey je, tak ada apa-apa yang pelik. Sebab dia kata biasalah hutan kan gelap, tapi kita still dengar macam bunyi haiwan, macam ada bunyi-bunyi angin kan, benda tu kan. Tapi dia kata tiba-tiba dia cakap diorang ni termasuk dalam satu kawasan yang macam tak ada apa-apa bunyi. Faham tak? Tak ada cahaya bulan, memang gelap yang teramat sangat. So kawan dia yang seorang lagi tu, Nina rasa ada seorang tu yang macam handal jugalah bab-bab benda ni. Dia kata kita sekarang ni dah
sesat, dia kata gitu. So better kita baca doa apa-apa yang patut supaya kita boleh keluar dari sini. So masa tu masing-masing macam dah tahulah sebenarnya diorang ni dah termasuk ke tempat yang lain. That's why lah diorang dah tak dengar bunyi apa-apa, cahaya bulan pun langsung tak ada. Memang dikata apa, kawasan tu macam kawasan yang pekuk, yang sunyi gila, tak ada apa-apa bunyi langsung. Jadi diorang pun macam berusaha lah untuk keluar dari situ, dan ambil masa lama jugalah dia kata, sampailah diorang betul-betul keluar tu Nina tak tahulah keluar macam mana, tapi dia kata sampailah diorang ni dah mula terdengar macam bunyi-bunyi angin, dah dengar macam bunyi-bunyi haiwan yang lain. Jadi Nina rasa benda ni tak pelik, sebabnya hutan ni adalah kawasan tempat tinggal jin kan. Jadi mungkin dengan secara tak sengaja Abang Nina dan kawan-kawan dia ni termasuk ke alam diorang ni tanpa diorang sedar. Kita faham lah kan, bila masa dalam hutan ni takkan ada bunyi macam terpekuk, tak ada apa-apa bunyi, betul tak? At least mesti ada bunyi. Cuma Abang Nina kata memang itu je lah perbezaan dia bila diorang tersalah masuk ke kawasan tadi. Okay guys, jadi Nina nak tahu pula pengalaman korang yang mungkin ada pengalaman yang sama macam Najmi, ataupun pengalaman yang sama macam Abang Nina. Korang boleh komen dekat bawah, okay? And yeah, that's it for today, dan Nina harap korang suka dengan kisah seram yang Nina kongsikan pada hari ini. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.